Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azura yang akan mengajar kamu mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 pada tahun ini, tahun 2021. Jadi, saya ucapkan selamat kembali ke alam persekolahan. Ya, walaupun kita tidak ke sekolah tetapi pembelajaran tetap dijalankan, tetap kita kena belajar walaupun dalam keadaan PDPR. Baik, kita akan lihat hari ini pengenalan berkenaan dengan ekonomi. Mungkin kamu tidak tahu lagi kan subjek ekonomi ni macam mana. Jadi kita tengok dulu apa kandungan dalam subjek ekonomi yang kamu akan belajar. Baik, kita tengok kandungan kurikulum mata pelajaran ekonomi yang kamu akan kuasai, yang kamu akan belajar untuk tahun 2021. Okey, untuk tahun tingkatan 4 ya, kamu akan belajar 4 bab. Okey, dalam tingkatan 4 kita akan cover 4 bab, iaitu bab yang pertama berkenaan dengan pengenalan kepada ekonomi. Bab yang kedua, pasaran. Okey, bab yang kedua pasaran. Bab ketiga adalah pendapatan individu. Dan bab yang keempat adalah topik pengeluaran. Di mana di dalam bab tingkatan 4 ni banyak memerlukan pengiraan juga dan banyak yang kita akan berkenalan dengan keluk-keluk yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, ini dalam tingkatan 4. Di mana dalam tingkatan 5, kamu akan belajar 2 bab, iaitu bab ekonomi dan kerajaan dan juga Malaysia dan ekonomi global. Okey. Alright, kita tengok format pentaksiran ekonomi 3767. Okey, untuk SPM kita ada 2 kertas. Kertas 1 3767/1 dan juga kertas 2 3767/2. Di mana kertas 1 ni adalah kertas objektif yang mengandungi 40 soalan. Okey, wajib jawab 40 soalan dan jumlah markahnya adalah 40. Okey, 40 markah. Solid. 40 soalan, 40 markah. Solid yang kita akan bawa. Maksudnya carry mark 40. Okey. Kemudian kertas 2 adalah yang mengandungi soalan respon terhad dan juga respon terbuka. Di mana soalan yang mengandungi bahagian A, bahagian B, bahagian A mengandungi 3 soalan wajib jawab. Okey, 60 markah. Dan bahagian B 4 soalan, pilih 2. Yang mana markahnya adalah 40 markah. So total untuk kertas 2 adalah 100 markah. Tetapi carry mark hanya kita akan bawa 60 markah. Okey, 60 markah. So 60 markah kertas 2 dicampurkan dengan 40 markah kertas 1. So 100%. Okey, kertas 1 masanya berapa? 1 jam 15 minit. Manakala kertas 2 adalah 2 jam 15 minit. Okey, ini adalah format pentaksiran ekonomi. Kita tak ada kerja khusus. Okey, untuk ekonomi tak ada kerja khusus. Jadi markah total di peperiksaan. Okey, kita lihat kandungan dalam mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Di mana di dalam bab 1, bab pengenalan ekonomi, kamu akan didedahkan dengan konsep kekurangan pilihan kos lepas, kemudian sistem ekonomi. Kemudian dalam bab 2, kita akan lihat topik keseimbangan pasaran, keanjalan harga. Okey, keanjalan ni ada pengiraan. Okey, keseimbangan pasaran biasalah kita akan melihat keluk. Okey, banyak berkaitan dengan keluk. Kemudian bab 3, wang, bank dan pendapatan individu. Bab 4 adalah bab pengeluaran. Okey, so 4 bab kita akan cover untuk tahun 2021 untuk tingkatan 4. Okey. Okey, kita akan lihat bab 1 iaitu pengenalan kepada ekonomi. Okey, topik 1.1 konsep kekurangan pilihan dan kos lepas. Okey.
Baik, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi ataupun takrif ilmu ekonomi. Sebelum kita nak belajar lebih jauh berkenaan dengan ekonomi, kamu kena tahu dulu apa maksud ekonomi. Okey, sebenarnya ekonomi ni berasal daripada dua perkataan Greek. Okey, iaitu oikio bermaksud rumah tangga dan satu lagi nomos bermaksud aturan. Bila digabungkan adalah aturan rumah tangga. Iaitu adalah maksud ekonomi ataupun takrif ekonomi, perkataan ekonomi tu. Baik, yang ini yang selalu akan ditanya dalam peperiksaan, baik kertas 1 ataupun kertas 2. Okey, jadi dia tanya apakah definisi ilmu ekonomi? Okey, ilmu ekonomi adalah kajian bidang sains sosial bagaimana manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, daripada definisi ilmu ekonomi ni, kita tahu ada dua kata kunci yang patut kita ingat. Okey, ada dua kata kunci yang kamu kena ingat berkenaan dengan definisi ilmu ekonomi. Yang pertama adalah sumber ekonomi yang terhad. Dan yang kedua adalah kehendak yang tidak terhad. So, bila mana kita kena bagi definisi ilmu ekonomi, kamu kena nyatakan dua kata kunci ni. Dalam ayat kamu mesti ada dua kata kunci ni, iaitu sumber ekonomi yang terhad dan kehendak yang tidak terhad. Okey? Jadi, bila orang tanya apa definisi ekonomi? Apa tu ekonomi? Apa maksud ekonomi? Okey, ekonomi adalah merupakan kajian bidang sains sosial. Bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey? Takrif ekonomi dari segi tokoh, kita tak perlu tengoklah. Baik, kita tengok konsep kekurangan dan pilihan. Okey. Masalah kekurangan berlaku disebabkan oleh ketidakseimbangan antara sumber ekonomi dan kehendak manusia. Okey. Alright, kita tengok dacing ni yang ini yang kita panggil tadi definisi ekonomi, di mana sumber ekonomi ni adalah terhad. Sebab tu dia berada di atas, terhad. Manakala kehendak manusia ni tidak terhad. Terlalu banyak kehendak manusia. So, kehendak manusia tu melebihi daripada sumber ekonomi. Okey? Jadi, bila kehendak melebihi sumber ekonomi, maka akan wujudnya masalah kekurangan. Okey? Jadi akan wujudnya masalah kekurangan. Sebab apa tadi? Sebab sumber ekonomi terhad. Sedangkan kehendak manusia ni tidak terhad. Kehendak kita ni memang tak terhad. Lepas dapat satu, nak lagi satu. Dapat rumah banglo, nak pula rumah apa lagi. Dapat kereta Myvi, tiba-tiba nak pula Honda kan. So kehendak kita tak terhad. Sentiasa berubah-ubah. Jadi akan menyebabkan wujudnya masalah kekurangan. Okey? Okey, kita tengok definisi kehendak. Apa itu kehendak? Kehendak ialah keinginan manusia, okey, ataupun keinginan individu untuk mendapatkan pelbagai barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa dan mewah. Okey, keinginan kita lah, keinginan individu nak dapatkan pelbagai jenis barang yang untuk kehidupan yang lebih selesa. Okey. Contoh, kita tengok ya. Contoh, okey, penghawa dingin. Dah ada kipas, tak cukup. Okey, nak penghawa dingin. Right, kemudian rumah banglo. Okey, kereta mewah. TV plasma. Ni semua adalah contoh kehendak.
Okey, kehendak. Maksudnya untuk kita hidup lebih selesa. Kalau tak ada dia pun kita boleh hidup kan. Tapi nak hidup lebih selesa, itu yang wujudnya kehendak. Okey, pelbagai kehendak. Okey, kehendak manusia berdasarkan tingkat pendapatan, kedudukan sosial dan citarasa masing-masing. Okey, kehendak manusia ni tidak terhad disebabkan kehendak sentiasa bertambah dan berubah dari semasa ke semasa. Okey, contoh, apabila seseorang individu telah memiliki sesebuah motosikal, akan timbul pula keinginan untuk memiliki sebuah kereta. Macam tadilah cikgu kata, bila dah dapat telefon Samsung, nak pula iPhone. Kan? Itu keinginan kita. Keinginan manusia ni sentiasa berubah-ubah. Okey? Selepas memiliki kereta, timbul pula hasrat untuk memiliki rumah. Itu yang dikatakan kehendak. Kehendak manusia ni sentiasa berubah-ubah. Okey. Okey, kehendak individu tidak dapat dipenuhi sepenuhnya kerana sumber ekonomi adalah terhad. Ya, disebabkan sumber ekonomi itu terhad, so kehendak kita tidak dapat kita penuhkan. Okey, so akan menyebabkan apa? Menyebabkan wujudnya masalah kekurangan. Okey, mewujudkan masalah kekurangan apabila keinginan manusia jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dalam ekonomi dengan sumber ekonomi yang terhad. Jadi, unit-unit ekonomi yang terdiri daripada isi rumah, firma dan kerajaan terpaksa membuat pilihan antara barang dan perkhidmatan yang dikendaki apabila ataupun akibat daripada masalah kekurangan. Jadi, bila kehendak manusia ni melebihi sumber ekonomi, maka kita tahu akan mewujudkan masalah apa? Masalah kekurangan. Bila wujud masalah kekurangan, menyebabkan manusia ni terpaksa buat pilihan. So, akan wujud masalah pilihan pula selepas itu. Okey, nampak tak rentetan? Rentetan daripada sumber ekonomi yang terhad menyebabkan wujudnya masalah kekurangan. Bila ada je masalah kekurangan, menyebabkan wujudnya masalah pilihan. Okey. Alright, kita tengok di sini unit ekonomi. Okay, unit ekonomi terbahagi kepada 3. Ada 3 unit ekonomi. Yang pertama, isi rumah. Okay. Yang kedua, nanti kejap ya. Cuba naikkan semua senang. Okay. Yang pertama adalah isi rumah. Yang kedua, firma. Yang ketiga adalah kerajaan. Ada 3 unit ekonomi. Isi rumah, firma, kerajaan. Okey, mari kita tengok. Apa dia isi rumah? Okay, isi rumah ni adalah seseorang individu, sesebuah keluarga atau sekumpulan individu yang tinggal bersama. Okey, individu ataupun sebuah keluarga ataupun sekumpulan individu kalau bukan keluarga pun tapi dia tinggal dalam satu rumah. Okey, dan membuat keputusan bersama-sama, itu kita anggap dia sebagai isi rumah. Okey. Isi rumah dia akan menghadapi masalah kekurangan sumber pendapatan. Okey, isi rumah dia menghadapi masalah kekurangan sumber pendapatan. Jadi, untuk membuat pilihan, okey, isi rumah akan memilih barang yang memberi kepuasan yang maksimum. Okey, isi rumah dia memilih barang yang memberi kepuasan yang maksimum ataupun kita kata utility. Okey, utility yang maksimum yang mana dia memberi kepuasan dia. Okey, kepuasan yang maksimum. Itu dari segi isi rumah. Manakala firma pula, apa tu firma?
Firma adalah sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan perancangan dan penggunaan faktor pengeluaran. Nah, apa tu faktor pengeluaran? Nanti kita akan belajar lebih detail berkenaan dengan faktor pengeluaran. Okey, cuma sekarang kamu kena tahu apa tu firma. Sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan perkhidmatan. Itu firma. Okey, firma dia menghadapi masalah kekurangan faktor pengeluaran. Nampak tak perbezaan antara isi rumah dengan firma? Isi rumah kekurangan sumber pendapatan, tetapi firma kekurangan faktor pengeluaran. Okey, jadi firma dia akan memilih untuk pelaburan yang memberikan keuntungan maksimum. Okey, keuntungan maksimum. Yang ini penting ya. Keyword ni penting. Okey, kepuasan maksimum penting, keuntungan maksimum penting. Beza. Okey, beza. Okey, nanti kita tengok. Kemudian kita tengok yang ketiga. Unit ekonomi yang ketiga adalah kerajaan. Okey, kerajaan. Apa tu kerajaan? Sebuah badan organisasi yang mempunyai kuasa dalam pemerintahan. Okey, sebuah organisasi yang mempunyai kuasa dalam pemerintahan. So, kerajaan dia menghadapi masalah kekurangan sumber hasil. Okey. Dan kerajaan akan membuat pilihan projek pembangunan yang dapat memberikan kebajikan masyarakat yang maksimum. Okey, jadi 3 unit ekonomi ni, okey, kena ingat. Apa dia unit ekonomi? Isi rumah, firma, kerajaan. Jadi 3 unit ekonomi ni dia menghadapi masalah kekurangan dan juga pilihan. Tetapi berbeza-beza. Okey, kita tengok. Tadi, isi rumah. Kekurangan dia apa? Kekurangan sumber pendapatan. Kekurangan bagi firma, kekurangan faktor pengeluaran. Kekurangan bagi kerajaan, kekurangan sumber hasil. Okey, nampak tak perbezaan? Okey. Okey, untuk isi rumah, kekurangan dia adalah sumber pendapatan. Manakala firma, kekurangan dia adalah faktor pengeluaran. Dan kerajaan, kekurangan sumber hasil. Okey, ketiga-tiga unit ekonomi ni tak sama jenis kekurangan dia. Okey, itu dari segi kekurangan. Okey, sekarang kita lihat dari segi pemilihan. Okey, masalah pilihan. Isi rumah memilih barang yang memberikan kepuasan yang maksimum. Okey, isi rumah memilih barang yang memberi kepuasan yang maksimum. Tetapi firma dia memilih pelaburan yang memberikan keuntungan maksimum. Okey, memilih pelaburan yang memberikan keuntungan yang maksimum. Manakala kerajaan dia memilih projek. Okey, kerajaan dia kata kunci dia projek. Okey, kerajaan saja menggunakan projek. Okey, projek yang memberikan kebajikan masyarakat yang maksimum ataupun memaksimumkan kebajikan masyarakat. Dia pilih projek yang memaksimumkan kebajikan masyarakat. Kalau firma pilih pelaburan yang menguntungkan. Okey, memaksimumkan keuntungan. Kalau isi rumah, memaksimumkan kepuasan. Okey, pilihan dibuat adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Okey, so 3 unit ekonomi ni memberikan kekurangan dan pilihan yang berbeza-beza. Okey, so hari ini cikgu hanya sentuh sehingga topik kekurangan dan pilihan sahaja. Next class kita akan sambung dengan faktor pengeluaran. Jadi kita setakat ini dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Cikgu harap kamu boleh
faham sedikit ya berkenaan dengan topik ekonomi di awal-awal ni. Walaupun kita tak dapat belajar bersemuka, tetapi terpaksa juga belajar secara online. Okey. So, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum. Bye.